Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama di dalam pengajian secara alamaya ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan baginda lah maka hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pergaulan. Okey, pergaulan. Sebelum ni kita dah belajar mengenai pergaulan dengan guru. Kan kena bacalah doa ni, Allahumma ighfir lana zunubana wali walidina wali masyaikhina. Wahai Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami dan dosa guru-guru kami. Kena doa lah kepada guru. Okey, nanti dapat pahala. Okey, baik, jadi hari ini kita nak belajar pula adalah pergaulan bersama orang alim. Apa pula orang alim ni? Bukan halim halim tu nama orang. Ni orang alim. Apa maksud orang alim? Orang ni pergaulan bersama dengan orang alim. Apa maksud dia? Pergaulan kita dengan ulama-ulama, dengan ustaz-ustaz, dengan ustazah-ustazah, kena ada tahu cara dia, adab-adabnya. Kena tak tahu. Jadi pergaulan bersama orang alim, yang pertama sekali kita kena tahu adalah orang alim ni siapa? Ustaz-ustaz, ulama-ulama, mufti-mufti. Kalau kita tengok TV tu kan ada yang bagi ceramah tu, itu orang alim lah tu. Okey, jadi dia kena ada adab dia. Bila kita jumpa dia, kena ada adab-adabnya. Jadi kita tengok yang pertama lah. Tengok yang pertama. Okey, adab pergaulan bersama orang alim. Okey, ada adab sama dengan orang alim, orang-orang bagus, orang-orang baik. Memberi salam apabila bertemu. Ni kena bagi salam lah. Sama macam jumpa ustaz ke, jumpa guru-guru kita, kena bagi Assalamualaikum, supaya kita dapat pahala. Kita bagi salam tu dapat pahala sebenarnya. Okey. Yang kedua, bercakap dengan bahasa yang sopan. Maknanya bila kita jumpa ni, kita kena cakap, jangan cakap kau aku pula. Kena tunduk dia. Assalamualaikum, kita bagi salam. Sihat ke? Macam tu. Okey. Okey, yang ketiga, sentiasa merendahkan diri. Maknanya kita kena rendah diri kita. Bukan kena tunduk kepala Bukan kena tunduk kepala, tapi apa kena buat? Kita kena rasa diri kita ni tak pandai. Orang ni lagi pandai, rasa rendah dirilah. Okey, yang seterusnya Ustaz garis tu, manis muka apabila bercakap dengan mereka. Okey, kita kena manis muka kita, maknanya kena senyum. Tak boleh muka marah, tak boleh. Okey, kena muka-muka manis, senyum, sengih ke, ikutlah. Yang penting muka manis. Okey. Yang kelima, sentiasa mendengar nasihat mereka. Tiba-tiba dia tegur kita, kenapa tak pakai kopiah kan, dia kata kan. Jadi kita dengar, jangan biar ikut saya lah, jangan cakap macam tu. Tak bagus. Okey, sentiasa bersangka. Ni yang seterusnya, sentiasa bersangka baik terhadap mereka. Selalu kita sangka baik kepada orang-orang alim, ulama ni. Okey, mufti-mufti kita kena sentiasa bersangka baik. Macam mana nak bersangka baik? Kita tak boleh fikir dia ni mesti buat jahat belakang-belakang kita. Tak ada. Kita jangan bersangka buruk pada dia. Kita bersangka dia, ni orang bagus, selalu solat, solat sunat, solat duha, semua dia buat. Kita sangka baik. Okey, yang seterusnya, digalakkan menziarahi mereka. Digalakkanlah kita ambil berkat, iaitu kita pergi ziarah mereka. Orang-orang alim ni doa dia makbul. Biasanya doa dia diterima oleh Allah. Kita pergi kat dia, kita minta, Ustaz tolong doakan saya masuk syurga. Nanti dia doa, insya-Allah kita masuk syurga. Sebab apa?
doa dia sangat-sangat didengar oleh Allah. Jadi kita kena sentiasa hormatlah dia. Okey. Itu yang pertama. Yang seterusnya ini kita kena faham, iaitu fadilat beradab dengan orang alim. Okey, fadilat ni maksudnya kelebihan macam biasalah. Kena biasalah makna fadilat ni. Okey, kita apa kelebihan dia? Mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita akan dapat rahmat daripada Allah. Allah akan beri rahmat kepada kita. Apa maksud beri rahmat? Beri kebahagiaan kepada kita. Kita akan rasa tenang. Kalau rahmat kat syurga, maksudnya apa? Kita dapat syurga lah. Kalau dapat ke akhirat, kita akan dapat syurga. Dihormati masyarakat. Bila kita hormat pada alim ulama, masyarakat akan pandang kita baik. Akan dihormatilah. Okey, berkat ilmu yang diberi. Sebab apa? Sebab ulama ni ataupun orang alim ni dia ada ilmu yang berkat. Ilmu yang dia orang belajar daripada ulama-ulama yang lalu, sehinggalah sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi apa, bila dia baguslah. Jadi ilmu dia tu berkat. Kita kena belajar dengan dia lah. Okey, yang seterusnya yang keempat, memperoleh keberkatan hidup. Okey, sama je, memperoleh keberkatan hidup maksudnya kita akan dapat keberkatan. Keberkatan ni kita akan rasa tenang, rasa seronok, rasa dihargai oleh Allah. Berkatlah tu, itu hidup berkat. Mendapat ilmu dan nasihat. Mendapat ilmu, kita dapat ilmu satu daripada dia baca hadis ke, dia baca doa, kita dengar, bagus, dapat ilmu dah. Dan kemudian dapat nasihat. Nasihat dia kata jangan macam ni, jangan macam ni, kita dengar. Kena solat, dia kata kita dengar dia kata solat, kita pun dapat pahala sebab kita dengar. Berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Biasanya siapa yang ikut ulama, siapa yang beradab dengan ulama, dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Maknanya kat dunia pun kita tenang, kat akhirat pun kita dapat syurga. Okey, baik, seterusnya akibat tidak beradab. Ini penting juga. Akibat tidak beradab dengan orang alim. Hidup tidak mendapat keberkatan. Tak dapat keberkatan, hidup biasa tak tenang lah. Celaru je, semua tak kena. Itu biasanya hidup orang yang tak ada keberkatan. Celaru, sabut je. Kejap serabut. Itu biasanya tak ada keberkatan. Kena cek balik diri kita, dekat mana kelemahan kita tu supaya kita perbaiki. Mana tahu tiba-tiba kita terhina ulama, kita terhina orang-orang alim. Kena tengok diri kita. Dirmurkai oleh Allah. Okey, mereka orang alim ni sangat rapat dengan Allah. Sangat rapat ni maksud macam mana? Sentiasa buat amalan baik. Dia selalu solat banyak, bangun malam, semua buat berzikir dan semuanya dia buat banyak. Tak macam kita buat sikit, kadang tak buat pun. Jadi bila dia banyak, dia maknanya dia dekatlah dengan Allah. Tapi bila tiba-tiba kita pula tak baik dengan dia, kita selalu hina dia, kita selalu marah dia, ulama ni, apa jadi? Allah akan murka lah sebab dia dekat dengan Allah. Macam tu. Okey, dia murkai Allah dan Rasul. Sama juga dengan Nabi pun tak suka siapa-siapa hina ulama, sebab ulama tu membawa ilmu Nabi Muhammad kita sebenarnya. Okey, tidak disukai oleh masyarakat akan nampak apa dia ni asyik duk hina ulama je, masyarakat pun serabut je dia. Jadi tak suka masyarakat ni orang-orang awam. Okey, tidak disukai keluarga dan rakan. Keluarga kita pun tak suka kita asyik-asyik duk gaduh je dengan ulama. Okey, mak kita pun tak suka kalau kita selalu bergaduh dengan ustaz-ustazah. Okey, bersifat sombong dan angkuh. Kita akan sifat sombong, kita akan rasa kita lagi bagus. Itu tak boleh lah. Angkuh tu maksudnya kita rasa kita lagi bagus daripada orang lah. Sombong tu pun sama, sombong tu meninggi diri lah, rasa hebat. Okey, jadi kita kena jangan hina ulama, kita kena sentiasa dengar ulama. Okey, jadi setakat itu sahajalah pengajian kita pada hari ini. Ustaz harap kamu tengok ustaz-ustaz tengah duduk ceramah dekat TV tu ataupun dekat YouTube tu, tolong jangan cakap apa-apa. Kita hormat pada dia. Jangan juga lah bising lah. Jangan cakap macam tu. Kita kena hormat sebab dia adalah alim ulama. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.